Assalamualaikum, nama saya Aisyah binti Yusof, nama website 2007-040. Tajuk untuk kajian saya ialah kesan wabak COVID-19 kepada para peniaga kecil-kecilan dalam industri pemakanan di Citra. Bab 1, pengenalan. Untuk pendahuluan, antara sektor yang menjadi asas kepada peningkatan kemajuan di Malaysia ialah sektor pemakanan. Kerajaan telah menyediakan pelbagai inisiatif untuk membantu kemajuan negara terutamanya bagi peniaga kecil. Bantuan kerajaan yang telah tersedia dapat membantu peniaga ini untuk terus berniaga, meluaskan lagi perniagaan mereka. Pada umumnya, perniagaan kecil boleh bekerja di mana-mana sahaja dari 500 atau kurang pekerja dan jumlah asetnya kurang daripada RM1 juta setahun. Walau bagaimanapun, di dalam bidang perniagaan dan keusahawanan merupakan antara bidang yang sangat mencabar terutamanya dalam industri pemakanan. Latar belakang kajian. Pada zaman sekarang, terdapat banyak peniaga kecil-kecilan yang telah melibatkan diri dalam dunia perniagaan di Malaysia, terutama dalam industri pemakanan seperti pasar malam, pasar pagi dan peniaga tepi jalan. Peniaga yang baru ingin melibatkan diri dalam dunia perniagaan akan melibatkan diri dalam perniagaan kecil-kecilan dalam aspek sosial, merangkumi minat para generasi baru untuk lebih minat dan mendalami perniagaan ini. Perniagaan kecil dapat dimulakan melalui mereka yang masih muda, sama ada masih sekolah ataupun masih belajar. Kebanyakan universiti sangat menggalakkan pelajar mereka untuk melibatkan diri dalam bidang perniagaan. Persoalan kajian. Kajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan-persoalan berikut. 1. Apakah sumbangan perniagaan industri pemakanan terhadap ekonomi peniaga secara kecil-kecilan? 2. Apakah faktor yang mendorong seseorang individu untuk menjadi peniaga kecil-kecilan? 3. Apakah wabak COVID-19 menjadi kesan kepada peniaga? Kajian. Objektif kajian bertujuan untuk menjawab semua masalah yang terdapat dalam persoalan kajian. Objektif kajian pengkaji terbahagi kepada dua, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Umum. Secara keseluruhannya, kajian ini bertujuan untuk melihat implikasi wabak COVID-19 dalam kalangan peniaga kecil-kecilan dalam industri pemakanan di Citra. Objektif khusus. A. Untuk mengkaji apakah sumbangan perniagaan kecil-kecilan terhadap ekonomi peniaga. B. Untuk mengenal pasti apakah faktor-faktor yang akan mendorong peniaga untuk terlibat dalam perniagaan kecil-kecilan. C. Untuk mengkaji impak positif dan impak negatif perniagaan kecil-kecilan terhadap peniaga di Citra. Kepentingan kajian. Kepentingan kajian adalah perkara penting yang ada di dalam objektif khusus. Kajian ini dapat membantu dan memberi manfaat kepada pelbagai pihak berkepentingan. Mengenal pasti bahawa perniagaan kecil-kecilan dapat membantu sedikit sebanyak individu tertentu untuk terus menjalankan aktiviti perniagaan walaupun secara kecil-kecilan. Kepentingan kajian ini juga melihat bahawa wabak COVID-19 ini sangat bahaya sehingga akan menjatuhkan ekonomi negara. Kesimpulan kajian bab 1 ini lebih tertumpu kepada perniagaan elemen-elemen terpenting seperti pendahuluan, latar belakang kajian, penyertaan masalah, persoalan kajian dan juga kepentingan kajian ini dijalankan. Menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai tajuk kajian yang telah dipilih sama ada berhubung kait dengan objektif yang dibuat. Oleh itu, semua aspek yang terdapat dalam bab 1 ini akan menentukan hasil kajian pada bab yang seterusnya. Hal ini dapat melihat objektif kajian ini tercapai ataupun tidak. Pendahuluan. Sorotan karya adalah pengumpulan maklumat dari buku-buku, jurnal, dokumen laporan yang berkaitan dengan kajian-kajian lepas dan kajian terkini bertujuan untuk membuat kajian yang baru. Proses ini dijalankan bertujuan melihat suatu penyelidikan yang dirancang telah dijalankan oleh penyelidik yang lain. Bab 2 ini menerangkan dengan lebih terperinci mengenai kajian lepas yang telah dibuat oleh pekaji-pekaji sebelum ini. Pekaji dapat menyiapkan kajian yang telah berpandukan dengan
kajian-kajian lepas. Sorotan karya. Terdapat beberapa kajian yang hampir sama dengan kajian yang dilakukan pekaji di dalam ataupun di luar negara. Kajian lepas seringkali dikaitkan melalui sorotan karya dalam pembentukan kajian yang baru. Pembentukan model kajian yang baru perlulah bersesuaian bagi menghasilkan sebuah kajian dengan pemulihan upah yang berkaitan dengannya. Konsep kajian merupakan kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan sumbangan perniagaan kecil-kecilan kepada peniaga tepi jalan ini di dalam industri pemakanan digital. Faktor-faktor yang mendorong peniaga untuk melibatkan diri dalam perniagaan kecil-kecilan, kesan positif dan kesan negatif perniagaan ini terhadap peniaga di Citra. Kajian lepas. A. Sumbangan perniagaan industri pemakanan terhadap ekonomi pedagang-pedagang kecil. B. Faktor-faktor yang akan mendorong peniaga untuk melibatkan dalam perniagaan kecil-kecilan. C. Kesan wabak COVID-19 terhadap perniagaan peniaga kecil-kecilan dalam industri pemakanan. Sumbangan perniagaan industri makanan terhadap ekonomi peniaga-peniaga kecil. Perniagaan industri makanan sangat luas dan dapat membantu ekonomi peniaga-peniaga kecil untuk terus menjana pendapatan mereka. Perniagaan dalam industri makanan dapat menyumbang idea makanan dan masakan yang boleh dilakukan oleh peniaga-peniaga kecil. Di dalam industri makanan sangat luas dan tidak batas untuk seseorang individu itu untuk melibatkan diri dan mereka dalam perniagaan. Perniagaan dalam industri makanan sememangnya dapat membantu ekonomi perniagaan peniaga kecil untuk terus mencari rezeki kepada ahli keluarga mereka. Faktor-faktor yang akan mendorong peniaga untuk terlibat dalam perniagaan kecil-kecilan. Antara faktor yang menyebabkan peniaga untuk melibatkan diri dalam perniagaan kecil-kecilan adalah kerana perniagaan dalam industri pemakanan. Dalam industri pemakanan sangat luas dan dapat memberikan idea yang banyak di samping dapat menginovasikan makanan tersebut. Hal ini demikian kerana peniaga yang terlibat dari dalam industri pemakanan ini kebanyakannya membuat makanannya sendiri atau ambil makanan yang dibuat oleh orang lain sebagai komisen. Peniaga kecil-kecilan ini dapat dilihat di tepi jalan. Sebagai contoh, peniaga kecil seperti peniaga sate dapat dilihat di tepi-tepi jalan sekitar kawasan Citra. Selain itu, perniagaan kecil-kecilan ini hanya memerlukan modal yang sedikit berbanding dengan perniagaan yang besar. Kesan wabak COVID-19 terhadap perniagaan peniaga kecil-kecilan dalam industri pemakanan. Kesan positif wabak COVID-19 terhadap peniaga-peniaga kecil dalam industri pemakanan adalah dapat membantu meringankan beban seseorang individu untuk masak dan dapat membeli makanan di luar. Peniaga ini juga dapat membantu perkhidmatan penghantaran ke rumah. Kawalan pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan juga dapat dipatuhi oleh mereka kerana peniaga kecil-kecilan ini membuat perkhidmatan tersebut. Pengurangan individu keluar untuk membeli makanan juga dapat mengurangkan kadar peningkatan jangkitan wabak COVID-19 ini daripada tersebar. Selain itu, kesan negatif yang terlibat dalam perniagaan kecil-kecilan ini untuk berniaga di tepi jalan ialah pendapatan yang dapat daripada berniaga di tepi jalan tidak sama dengan perniagaan yang dijalankan di rumah. Walau bagaimanapun, kerajaan memberikan keizinan kepada peniaga untuk berniaga, tetapi tidak ramai pembeli yang membeli di tepi jalan. Hal ini demikian kerana pembeli berasa takut dan was-was untuk membeli makanan di luar. Mereka takut akan penyebaran wabak ini berlaku jika membeli makanan di luar. Perbezaan kajian penyelidik dengan kajian lepas. Perbezaan antara kajian pekaji dengan kajian lepas ialah kajian ini lebih memfokuskan kepada aspek sumbangan kepada ekonomi peniaga, faktor yang menyebabkan peniaga melibatkan diri dalam perniagaan kecil-kecilan dan kesan-kesan wabak COVID-19 kepada perniagaan kecil-kecilan. Manakala kajian lepas lebih memfokuskan kepada hubungan sosial dan perniagaan kecil-kecilan di Malaysia. Kesimpulan. Bab 2 ini telah melihat kajian-kajian lepas untuk dijadikan sebagai panduan dan menyambungkan idea bagi meneruskan kajian yang dilakukan. Sebagai contoh sorotan karya bagi sumbangan perniagaan kecil-kecilan dalam industri pemakanan, faktor-faktor yang mendorong peniaga melibatkan diri dalam perniagaan kecil-kecilan dan kesan wabak COVID-19 terhadap perniagaan kecil-kecilan
kecicilan digital. Berdasarkan kajian lepas, pekaji dapat membezakan kajian lepas dengan kajian ini untuk membezakan kajian-kajian sebelum ini. Bab terakhir iaitu bab 3, metodologi kajian. Di dalam bahagian metodologi kajian, penerangan akan meliputi hipotesis dan teknik kajian, sumber data, kaedah pengumpulan dan kaedah menganalisis maklumat dan data. Metodologi kajian. Metodologi kajian adalah cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan oleh pekaji untuk mendapatkan maklumat, kajian dan juga objektif kajian itu. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005, metodologi membawa maksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan atau disiplin. Metodologi juga bermaksud ilmu mengenai metod yang digunakan sesuatu kajian dijalankan untuk mencapai objektif. Hipotesis kajian. Hipotesis dapat memberi jangkaan mengenai hubungan antara pemboleh ubah dan pemboleh ubah dalam satu kajian. Hipotesis juga dapat dibentuk sebelum mengumpul data bagi memberi panduan pengumpulan dan pentadbiran. Tujuan hipotesis diwujudkan adalah memberi kenyataan hubungan dan boleh diuji secara langsung. Empat teknik kajian iaitu sumber data, bentuk soal selidik, kaedah pengumpulan maklumat dan data dan seterusnya kaedah analisis data. Sumber data. Untuk pertama, data primer. Data primer merupakan data utama yang mengumpulkan dengan objektif untuk mengenal pasti faktor-faktor khusus yang diperlukan oleh pekaji. Pekaji memperoleh data dengan penelitian secara langsung daripada sumber melalui kerja lapangan yang telah dilakukan. Pekaji ini telah menggunakan penyelidikan secara kualitatif melalui penggunaan borang soal selidik dan pemerhatian untuk memperoleh data dan maklumat. Seterusnya data sekunder. Data sekunder dikumpul oleh sumber maklumat yang tersedia ada seperti akhbar, internet atau mana-mana institusi lain yang boleh mengumpul data. Data sekunder merupakan data dan maklumat tambahan bagi melengkapkan lagi kajian yang akan dijalankan. Pekaji telah menggunakan data sekunder ini untuk mencari isu-isu lepas dan juga mencari sorotan kajian. Bentuk soal selidik. Soal selidik merangkumi bidang yang sangat luas dan mudah untuk dirangka. Selain itu, penggunaan kajian soal selidik tidak menggunakan kos yang tinggi dan mudah untuk dihasilkan. Melalui kajian ini, pekaji menggunakan responden dalam kalangan peniaga kecil di sekitar Kedah. Ada titik responden akan dihasilkan melalui soal selidik ini. Terdapat 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A merupakan soalan yang berkaitan dengan demografi dan latar belakang responden. Bahagian B pula mengenai sumbangan perniagaan dalam institusi pemakanan bagi peniaga kecil. Bahagian C akan menganalisis kesan wabak COVID-19 terhadap perniagaan kecil-kecilan di Jitra. Kaedah pengumpulan data dan maklumat. Pengkaji menggunakan data tinjauan menurut Fuad Muhammad Barawi 2017 menyatakan bahawa tinjauan adalah pengumpulan maklumat dan data melalui pengambilan sampel daripada bahagian populasi. Tinjauan turut dikenali sebagai tinjauan sampel keberangkalian. Penggunaan sampel rawak berdasarkan statistik yang menggunakan teknik persimpulan bagi mewakili populasi. Kos yang rendah dan masa yang lebih singkat jika menggunakan kaedah tinjauan. Penggunaan borang soal selidik mudah kerana pelibatan responden yang terhad dan boleh menggantikan responden yang lain dengan responden yang lain. Kaedah analisis data. 1. Statistik deskriptif. Data yang diperoleh akan dianalisis mengikut kaedah statistik asas iaitu
statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini menunjukkan maklumat dan data dalam bentuk jadual, rejang dan gambar. Pengkaji menggunakan analisis statistik ini untuk melihat peratusan responden yang menjalankan perniagaan kecil-kecilan ini. Instrumen kajian, peralatan perisian komputer dan perkakasan digunakan untuk memudahkan pengkaji mengira data responden berdasarkan borang selidik itu. Sebagai contoh, pengkaji menggunakan komputer riba sebagai perkakasan sepanjang tempoh kajian dijalankan. Antara perisiannya ialah Microsoft Word dan Microsoft Excel. Data-data tersebut akan dipindahkan ke dalam cartapai dan graf bar. Skop kajian. A. Sasaran kajian mempunyai dua, iaitu responden dan sampel. Responden ini akan melibatkan kawasan di sekitar jitera dan memberikan fokus kepada peniaga yang menjalankan perniagaan kecil-kecilan dalam industri pemakanan. Sampel ialah jumlah peniaga kecil-kecilan di jitera adalah ramai. Sampel kajian hanya diambil seramai 30 responden sahaja. B. Kawasan kajian. Pengkaji telah memilih kawasan digital sebagai lokasi untuk menjalankan kajian. Pengkaji memfokuskan kepada peniaga-peniaga kecil di sekitar kawasan tersebut dijadikan sebagai responden. Taman Suria merupakan tempat tumpuan bagi pengkaji kerana kawasan tersebut dipenuhi oleh peniaga-peniaga kecil yang hampir 90% menjual makanan. C. Jangka masa kajian. Kajian ini dijalankan selama 2 minggu bermula 15 Disember sehingga 23 Disember 2020. Sebenarnya, kajian yang dijalankan daripada bab 1 sehingga bab 3 ini sangat penting dan perlu diikuti supaya tidak berlakunya kesilapan sepanjang kajian dijalankan. Penekanan lebih kepada kaedah kajian diutamakan supaya kajian dapat dijalankan dengan mudah. Data yang telah diperoleh akan dikumpul dan dianalisa dengan lebih terperinci. Hal ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam di setiap bab. Sekian, terima kasih.